Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara online, iaitu melalui FB Live yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau lebih dikenali sebagai ARG, untuk kita membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur, iaitu yang disusun oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Saya mohon maaf di atas dua kali kelewatan. Pertama, sepatutnya kuliah kita pada jam 10.30 pagi tadi. Saya memberi laluan kepada program yang lain. Kemudian sebelah petang ini pula masuk banyak kerja-kerja yang perlu diuruskan, dokumen-dokumen yang perlu di wet dan sebagainya, menyebabkan ada kelewatan. Apapun, insya-Allah kita akan terus menghuraikan isi kitab ini, moga-moga sehingga khatam dalam bulan Ramadan ini. Kita telah sampai ke muka surat 57 ya. Masih lagi dalam rangka menyelusuri dari manakah datangnya label yang bid'ah ini, label yang tidak pernah dilabelkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak pernah dilabelkan oleh salafus soleh, iaitu melabelkan kepada umat Islam dengan label ubadul kubur, penyembah kubur, ataupun sekarang ini lebih popular dengan istilah al-kuburiyun. Ya, al-kuburiyun nisbah kepada kubur. Kalau dimaksudkan al-kuburiyun itu penziarah kubur, sepatutnya tidak ada masalah. Tapi kita dapati daripada perbincangan mereka dan huraian mereka, yang mereka maksudkan dengan al-kuburiyun adalah penyembah kubur. Sedangkan kita tahu perbuatan menyembah kepada selain daripada Allah itu hukumnya haram dan syirik. Pelakunya itu menjadi kafir, terkeluar dari agama. Jadi ini bukan tuduhan yang main-main, bukan tuduhan yang ringan, tapi tuduhan yang sangat berat dan serius, kerana akan membawa kepada status seseorang itu tidak lagi dianggap sebagai orang Islam. Maka kita lihat susur galur istilah yang bid'ah ini awal-awalnya daripada Syekh Ibn Taymiyah, satu orang tokoh ulama di zaman kurun ke-8 Hijriyah, yang mana walaupun beliau alim, tetapi beliau ditolak oleh para ulama yang lain yang hidup sezaman dengan beliau, disebabkan banyak fatwa-fatwa beliau tu yang bercanggah dengan ijma' ulama, bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tetapi of course sebagaimana pepatah Arab menyebut, likulli sakitin lakitun, bagi tiap yang gugur itu pasti ada yang mengutip. Jadi apa yang dibawa oleh Syekh Ibn Taymiyah ini, walaupun bercanggah dengan Quran, Sunnah dan ijma' para ulama, masih mendapat sambutan dari sebahagian murid-murid beliau. Ada sebahagian murid-murid beliau menolak perkara-perkara yang bercanggah dengan ijma' tadi, tapi masih ada juga murid-murid beliau yang setia, yang mempromosi fahaman beliau walaupun bercanggah dengan ijma'. Jadi seterusnya istilah ubadul kubur itu diteruskan oleh murid beliau Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah
dan juga murid beliau Syekh Ibn Abdul Hadi, yang mana kita telah huraikan dalam kuliah sebelum ini, membawa banyak teori yang pelik yang mengatakan berhujah seolah-olah umat Islam yang lain itu mewajibkan berziarah ke kubur Nabi SAW, bererti mewajibkan berhijrah ke kubur Nabi SAW, dan lebih lucu lagi menyamakan perbuatan menziarah ke kubur Nabi SAW ataupun ke kuburan-kuburan orang soleh pada waktu-waktu tertentu disamakan dengan orang melakukan ibadah haji. Jadi jelas kalau melakukan ibadah haji lain daripada ke Baitullah itu bid'ah yang sayyi'ah, dalalah. Tetapi nampak sangat clear, sangat jelas bahawa menziarah ke kuburan itu bukan tidak sama dengan melaksanakan ibadah haji. Ziarah kubur ya, ibadah haji itu ibadah haji. Tapi kalau memang ada orang melakukan ibadah haji lain daripada sebagaimana yang disyariatkan, lain daripada ke Baitullah, sebagaimana yang pernah berlaku satu masa dahulu di Pulau Pinang, ajaran yang menyeleweng, ajaran sesat taslim yang mereka berpusat di Kampung Seronok, Pulau Pinang. Saya difahamkan pada masa itu ajaran mereka adalah boleh buat haji di Pulau Pinang sahaja. Itu jelas satu bid'ah yang sayyi'ah, satu perkara baru yang buruk dan dalalah, sesat. Kerana ibadah haji itu ibadah yang khusus, yang muqayyadah, yang telah ditetapkan di manakah tempat yang sepatutnya dilakukan. Maka melakukan ibadah haji lain daripada tempat yang telah disyariatkan itu hukumnya haram, hajinya tidak sah, dan bahkan berdosa kerana melakukan bid'ah yang sayyi'ah di dalam agama. Sedangkan ziarah kubur adalah ziarah kubur, bukannya haji. Walaupun dilakukan pada waktu-waktu tertentu, itu telah diterangkan bahawa itu sabit daripada perbuatan Nabi SAW, Khulafa ar-Rasyidin, menziarahi kuburan syuhada Uhud, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud, juga pada waktu tertentu, umumnya setahun sekali. Bukan bermakna Nabi SAW dan juga Khulafa ar-Rasyidin buat haji di kuburan para syuhada Uhud, tidak. Hanya kan oleh kerana ziarah kubur ini adalah satu ibadah yang umum, yang diberi pahala tapi tidak ditetapkan masanya, maka boleh sahaja seseorang itu membiasakan diri untuk pergi ziarah kubur, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun setahun sekali, sebagaimana yang diriwayatkan daripada perbuatan Nabi SAW dan sebahagian besar daripada Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian meneruskan lagi legasi penlabelan ini. Kadang-kadang kawan-kawan kita kata janganlah tak usahlah label-labelkan orang ni. Ustaz ni suka sangat melabelkan orang, asalkan berbeza pandangan sikit je dah terus dilabelkan. Jadi saya kerap kali terangkan, dia bukan masalah pada perlabelan. Perlabelan ini penting, kerana melabelkan inilah yang membantu kita sama ada nak menerima atau menolak sesuatu. Jadi tanpa label akan jadi susah. Contoh dalam dunia biasa, bukan dunia agama, kalau kita nak beli barang, benda-benda dalam tin, dalam bekas misalnya, contohnya di sini, saya ada di sini, bukan nak promosi, ini promosi percuma pula ya. Ni akan ada label dia. Apa dia dalam ni? Pistachio. Jadi senang, saya kalau ingin nak makan pistachio, senang saya ambil, ini pistachio. Tapi bayangkan kalau dia tidak ada label, dia flat saja, tak ada tulis apa-apa pun, hanya kan macam itu saja. Jadi saya nak makan pistachio, saya tertanya-tanya, dalam ni pistachio kah, kacang kah, gajus kah, atau apa, biji gajus atau apa dalam ni. Jadi dengan adanya label, ada gambar lagi, senang. Saya senang, kalau saya tak suka pistachio, saya tengok label pistachio, saya ignore, saya tinggalkan. Tapi kalau saya memang minat pistachio, maka saya ambil, saya beli dan saya boleh manfaatkan isinya. Ya, bayangkan orang yang nak beli sardin, yang nak beli ayam dalam tin, pergi ke 7-Eleven atau pergi ke kedai mana, dapati hanya ada tin saja, labelnya tak ada. Kan susah kita nak buat keputusan. Jadi itu daripada gambaran. Dalam urusan dunia pun perlabelan itu penting. Bahkan dalam dunia perniagaan misalnya, diletakkan label ini klinik, diletakkan label ini restoran, diletakkan label
Mungkin kalau restoran tak ada label sangat pun masih boleh kita kenal pasti dengan kerusinya, dengan tempat makannya. Tapi ada setengah kedai yang lebih kurang sama saja, dengan adanya diletakkan label itu memudahkan kita untuk kita itu mendatangi atau menjauhi. Dalam dunia agama, Allah SWT sendiri melabelkan orang begini namanya mukminin, orang begini namanya muttaqin, orang begini namanya salihin, orang yang begini namanya kafirin, munafiqin, mujrimin, zalimin dan fasikin dan seumpama dengannya. Dan Nabi SAW juga melabel, saya pernah sebut, orang yang mendustakan takdir, al-mukazzibuna bil aqdar. Nabi SAW melabelkan mereka sebagai majus hazihil ummah, majusi umat ini. Dan para ulama jelas mereka melabelkan ini sebagai khawarij. Bahkan itu label daripada zaman sahabat lagi. Sahabat-sahabat Nabi melabelkan umat Islam yang lain sebagai khawarij. Kemudian Syiah, Rafidah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Murji'ah. Ini contoh label-label yang dilabelkan oleh para ulama untuk memudahkan kita mengenal pasti apa yang ada dalam pegangan orang-orang yang dilabelkan tadi. Jadi pelabelan itu baik. Yang tak baik adalah mislabeling. Salah label itu yang tidak baik. Jadi misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah dilabelkan Syiah semata-mata kerana kecenderungan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada Ahlul Bait, kepada menyokong perjuangan keturunan Nabi SAW, lalu dilabel Syiah. Padahal menyokong kepada keturunan Nabi SAW itu tidak menjadikan seseorang itu Syiah. Ia menjadikan seseorang itu Syiah adalah ta'assub dengan keluarga Nabi SAW ke tahap menghina, memandang rendah, bahkan mencaci maki kepada para sahabat, menolak riwayat-riwayat hadis daripada jalur lain daripada jalur keluarga Nabi. Itu yang menjadikan orang itu Syiah. Kasih kepada keluarga Nabi SAW masih ahli sunnah wal jamaah. Menyokong keluarga Nabi SAW masih ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau membenci sahabat Nabi, apatah lagi kalau sampai mengkafirkan sahabat Nabi, itu sudah jadi Syiah. Jadi kita kena tahu beza antara melabelkan dengan salah label. Jadi yang berlaku dalam kes label penyembah kubur ini adalah salah label. Orang yang menziarahi kubur pula dituduh sebagai penyembah kubur. Makanya itulah kita dedahkan, kita terangkan. Moga-moga saudara-saudara kita memahami, dan kalau ada yang sudah terpengaruh pun dengan label penyembah kubur ini, kalau mereka itu mencari kebenaran, moga-moga Allah lapangkan dada mereka untuk nampak kebenaran dan meninggalkan ketaksuban kepada kebatilan. Jadi sampailah kepada tokoh yang contemporary, yang hidup sezaman dengan kita seperti Syekh Ibn Baz juga. Beliau yang menjadi pimpinan kepada Al-Lujnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta, juga selalu membuatkan label penyembah kubur ini dalam fatwa-fatwa, melabelkan orang Islam yang menziarahi kubur, yang berdoa di tepi kubur, yang bertawassul, yang bertabaruk, yang istighatsah sebagai penyembah kubur. Misalnya, ini saya baca sekali lalu sebab kita dah baca semalam. Fatwa yang mengatakan la tasihus salatu wara'a ubadil kubur, tidak sah sembahyang di belakang penyembah kubur. Ini dari segi konsepnya betul. Memang kalau ada orang yang memang dia itu menyembah kubur, menjadikan kubur itu sebagai Tuhan, memang tak sah lah sembahyang menjadi makmum di belakang dia, sebab sembahyang dia pun dah batal. Macam mana boleh sah kita bermakmumkan ataupun berimamkan orang yang sembahyangnya batal? Macam mana tidak batal? Dia sembah kubur. Jadi dari segi konsepnya betul menyembah lain daripada Allah, orang itu menjadi kafir. Lalu kalau kita itu menjadi makmum kepada dia, tak sah, kerana sembahyang dia pun tidak sah. Tetapi problem bukan di situ. Problem adalah ketika mana menganggap orang-orang yang melakukan amalan ziarah kubur, doa tepi kubur, bertawassul di tepi kubur, bertabaruk, ambil berkat dan beristighatsah itu sebagai penyembah kubur. Problemnya di situ. Lalu natijahnya adalah dia kata apa? Wa 'alal muslimi ay yunasiha akhahu alladhi yajhalu hukma as-salati wara'a ubadil kubur. Maka hendaklah seorang itu menasihati saudaranya yang tak tahu hukum bahawa tidak sah sembahyang di belakang penyembah kubur. Yang dimaksudkan adalah tak sah
sembahyang di belakang orang Islam, yang mengucap dua kalimah syahadah, yang solat, yang puasa, yang haji, yang zakat, yang berbuat zikir dan sebagainya, kerana semata-mata orang ini menziarahi kubur dan lalu berdoa tawassul, misalnya di tepi kubur, ataupun bertabaruk, ambil barakat dengan orang soleh yang bermakam dalam kubur, ataupun beristighatsah dengan nabi, dengan wali dan sebagainya, maka orang inilah yang dilabelkan sebagai penyembah kubur, lalu dihukum tidak sah sembahyang di belakang dia. Padahal yang membenarkan tawassul, yang membenarkan tabaruk, yang membolehkan istighatsah ini adalah para ulama yang muktabar di kalangan ulama-ulama Islam, bahkan diamalkan oleh sahabat Nabi, sebagaimana nanti kita akan jumpa atau barangkali kita pernah sebut bagaimana dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dengan jelas membawa riwayat dalam bentuk riwayat yang sahih, riwayat yang kuat, bahawa sahabat Nabi sendiri beristighatsah di makam Nabi SAW dengan menyebut, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, wahai Rasulullah, mohonlah hujan buat umatmu. Jadi perbuatan sahabat ini bahkan apabila sampai kepada pengetahuan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang daripada Khulafa Ar-Rasyidin, yang Nabi SAW telah memberi pesanan yang jelas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, hendaklah kamu ikut kepada sunnah aku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Sayyidina Umar juga tidak komplain, Sayyidina Umar juga tidak melarang perbuatan tersebut. Tapi di sisi Syekh Ibn Baz dikatakan, ma fa'ala hadzal rajulu batilun wa wasilatun ila syirki, kata beliau. Apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut, yakni sahabat Nabi itu, adalah satu perkara yang batil dan merupakan satu jalan menuju kepada kesyirikan. Ini masalah dengan orang yang berfikrah dengan fikrah melabel orang lain sebagai penyembah kubur. Hatta sahabat Nabi juga tidak selamat daripada dianggap melakukan perbuatan yang batil, daripada dianggap melakukan sesuatu yang membawa kepada kesyirikan. Boleh jadi kerana itu sahabat Nabi, bahasa itu agak masih berlapik. Beliau mengatakan wa wasilatun ila syirki, jalan ke arah kesyirikan. Barangkali kalau yang melakukannya itu selain daripada sahabat Nabi, kita boleh bayangkan itu akan terus dikatakan ma fa'ala hadzal rajulu batilun wa syirkun wa kufrun. Terus dilabelkan benda yang batil, benda yang kufur dan benda yang syirik, sebagaimana yang dilabelkan kepada orang-orang Islam yang lain. Misalnya disebut di sini, man kana yusalli, barang siapa yang sembahyang, ini perbuatan orang Islam, wa yasumu, berpuasa juga orang Islam, wa ya'ti bi arkanil islami, mendatangkan, maknanya melakukan semua rukun-rukun Islam, illa annahu yastaghithu bil amwat, melainkan dia ni ada melakukan istighatsah dengan orang yang telah meninggal dunia. Ini dilakukan oleh sahabat Nabi. Wal ghaibin, beristighatsah dengan orang-orang yang tak nampak di mata, mungkin di kalangan para wali yang telah meninggal dunia, dia beristighatsah. Wa bil malaikati, malaikat pun termasuk yang gaib, yang kita nampak dengan mata kepala kita, orang itu minta tolong dengan malaikat. Wa nahwi dzalika, ataupun yang seumpama dengannya, wa huwa musyrikun. Tengok, bila kena kepada orang Islam yang lain yang bukan sahabat Nabi, bahasa itu sudah tidak ada berlapik lagi, tidak lagi wasilah, terus wa huwa musyrikun, maka orang itu adalah orang musyrik. Wa idza nusiha, sepatutnya wa idza nusiha, apabila dia beri nasihat, walam yaqbal, dan dia tak terima nasihat, maknanya dia tidak tinggal amalan istighatsah tadi, wa asarra ala dhalika hatta mata, dan dia berkekalan melakukan amalan istighatsah bil amwat, meminta tolong kepada para nabi yang telah meninggal dunia. Of course para nabi semua telah meninggal dunia, para wali yang telah meninggal dunia, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, dia masih melakukan, sehingga dia meninggal dunia pun dia masih melakukan amalan tersebut. Fahuwa musyrikun syirkan akbaro, maka orang ini adalah orang musyrik, syirik yang besar, bukan syirik khafi, syirik riak, bukan. Yukhrijuhu min millatil Islam, yang telah mengeluarkan dia daripada agama Islam. Fala yughsalu, maka tidak dimandikan jenazah dia, wala yusalla alaihi, dan tidak disemayangkan jenazah dia salatal janazati, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak layak dikuburkan di perkuburan orang Islam, wala yud'a lahu bil maghfirah, bahkan tidak boleh didoakan keampunan buatnya, wala yarithuhu auladuhu wala abawahu wala ikhwa
tuhu wala ikhwatuhu al-muwahhidun wala nahwuhum min man huwa muslimun liikhtilafihim fid din. Dan tidak boleh mewarisi si mati itu oleh anak-anaknya, oleh kedua ibu bapanya, oleh saudara-saudaranya yang mentauhidkan Allah dan yang lainnya daripada kalangan orang Muslim kerana mereka itu berbeza agama. Ya, jadi di sisi golongan ini, di sisi golongan Wahabi, orang-orang yang mengatakan Wahabi okey, janganlah kita membesar-besarkan isu Wahabi ini, mereka hanya berbeza pandangan. Ini bukan isu berbeza pandangan, mereka mengkafirkan. Ya, ada orang-orang suka bercakap macam bagus macam tu ya. Saya terkilan di kalangan orang-orang besar, mungkin ada jawatan dalam JAKIM, dalam sebagainya. Mereka bercakap ala-ala berlapang dada di tempat yang sebenarnya sangat berbahaya. Ini kalau isu nak kunut tak kunut, kita berlapang dada. Isu nak talqin tak mahu talqin, kita boleh berlapang dada. Isu nak wirid seorang-seorang ke nak wirid ramai-ramai, kita boleh berlapang dada. Nak wirid perlahan atau nak wirid kuat, kita boleh berlapang dada. Nak baca Yasin atau nak baca Suratul Kahfi pada malam Jumaat, kita boleh berlapang dada, tak ada masalah. Ini semua sama ada isu yang khilaf atau isu perkara yang sunat nak dilakukan atau tak nak dilakukan, itu kita boleh berlapang dada. Tapi isu mengkafirkan orang Islam yang sembahyang, yang puasa, yang zakat, yang haji semata-mata kerana mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat, maka itu kita tidak boleh berlapang dada. Kita terpaksa menerangkan kebatilan ini walaupun kita dituduh sebagai membawa isu-isu yang membawa kepada perpecahan, memfokuskan kepada perbezaan. Memang perbezaan ini wujud dan kita hanya menerangkan. Jadi orang ini sangat-sangat double standard. Bila Wahabi mengkafirkan orang Islam yang beristighasah, mensyirikkan, menghalalkan darah, bahkan boleh dibunuh kata mereka, orang ini tak nasihat pun. Tak ada pun dia kata, "Syekh, dah lah tu, cukuplah mengkafirkan orang Islam. Kenapa nak membesarkan perbezaan? Mereka menganggap perbuatan ini boleh, ada dalil mereka. Kenapa antum sibuk mengkafirkan mereka?" Tak ada pula dia nasihat macam itu. Tapi bila kita menerangkan, inilah kesalahan yang berlaku, inilah dalil bahawa benda-benda ini batil, wah, kita pula yang dimarahi. Apa ustaz ni? Tak habis-habis cerita pasal perbezaan. Fokuslah pada persamaan. Yalah, kita memang nak fokus pada persamaan. Makanya dan kita harap dengan keterangan ini, orang yang masih mencari kebenaran, dia akan tarajuk. Wah, dia kata selama ni kita ekstrim di dalam bersikap sehingga kita menganggap saudara-saudara seagama kita kafir, padahal di sana ada ruang yang sangat besar untuk kita menerima dalil-dalil yang menjadi sandaran mereka. Itu tujuan kita. Ini serius. Kemudian di membawa hadis Nabi SAW, hadis ini jelas betul, tapi aplikasi oleh mereka itu salah tempat, iaitu Nabi SAW bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Ini betul. Orang Islam tidak boleh mewarisi daripada orang kafir, demikian orang kafir juga tidak boleh mewarisi daripada orang Islam. Yang ini betul. Tapi kamu sekarang ini menganggap orang yang sembahyang, puasa, haji, zakat kafir semata-mata dia mengamalkan al-istighatsatu bil amwat. Yang itu yang kita sangat keberatan untuk menerima. Hadis sahih tak ada masalah, rawahul Bukhari wa Muslim, tapi penaplikasiannya adalah tidak sahih sama sekali. Penaplikasiannya adalah batil kerana ia membawa kepada pengkafiran terhadap orang-orang yang beriman. Baik, seterusnya. Yang ini kita masih belum terangkan dalam kuliah kita yang sebelum ini, iaitu apa yang beliau sebut di sini. Wa hakadha ubadul qubur wal awliya'i min kuffari hadhihi al ummati yaqulunaha wa hum yukhalifunaha bi aqwalihim wa af'alihim wa aqidatihim فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم مجموع فتاوى ومقالات Ibn Baz. Begitu jugalah para penyembah kubur. Orang yang pergi ziarah kubur, bertawassul dan bertabaruk, dianggap sebagai penyembah kubur. Wal awliya, penyembah kepada para wali. Padahal orang yang beristighasah, bertawassul dengan para wali itu ada dalil mereka, ada sandaran mereka,
Ya, tapi sangat-sangat mereka itu keras, tidak mahu membuka fikiran mereka kepada sandaran amalan umat Islam ini. Lalu dikata min kufari hadhil ummah, yang dianggap orang kafir daripada umat Nabi Muhammad SAW. Yaqulunaha wa hum yukhalifunaha bi aqwalihim wa af'alihim wa aqidatihim. Mereka menyebutnya, yakni menyebut keimanan, syahadah, tapi mereka menyalahi syahadah tersebut dengan perkataan mereka sendiri, kerana istighosah, kerana tawassul, kerana tabarruk, wa af'alihim, ambil berkat, dan sebagainya, wa aqidatihim, kerana kita berkeyakinan bahawa Allah Ta'ala boleh menjadikan para nabi, para wali ini sebagai sebab kebaikan, sebab semata-mata. Itu pun dianggap akidah yang kufur, maka tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka itu dengan perkataan mereka, dengan syahadah mereka itu tidak jadi orang Islam, kata dia. Padahal Nabi SAW mengislamkan orang dengan syahadah. Bahkan Nabi SAW marah kepada sahabat yang masih bunuh satu orang yang asalnya kafir, yang telah dijatuhkan dalam peperangan. Lalu dia mengucapkan syahadah. Lalu sahabat Nabi yang dua orang, satu orang tak jadi bunuh, satu orang lagi tetap membunuh. Nabi marah. Nabi SAW menjadikan zahir syahadah itu telah memadai untuk menjadikan orang itu Islam. Tetapi di sisi Ibn Baz tak cukup. Kenapa? Kerana bagi dia orang ini bertawassul, orang ini beristighosah, maka syahadah dia tidak memberi manfaat. Syahadah dia tidak menjadikan dia orang Islam. Kerana kata dia telah melanggar syahadah tersebut dengan perkataan dia sendiri dan perbuatan dia dan akidah dia. Apa perkataan dia? Itulah tawassul, tabarruk, istighosah. Apa perbuatan dia? Tawassul, tabarruk, istighosah. Apa akidah dia? Keyakinan dia bahawa dengan izin Allah, tawassul, tabarruk dan istighosah itu menjadi asbab Allah memperkenankan hajat, permintaan dan juga kebaikan untuk orang yang bertawassul, untuk orang yang bertabarruk dan orang yang beristighosah. Di sisi kita, akidah macam itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu makhluk tidak memberi sebarang manfaat, makhluk tidak memberi sebarang mudarat, hanya saja yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu macam mana pula kita berinteraksi dengan makhluk, minta tolong dengan makhluk, ambil berkat daripada makhluk, menjadikan makhluk sebagai wasilah, perantaraan, itu min haith al-asbab. Itu daripada sudut sebab musabab semata-mata. Jadi nak buat macam mana? Memang berbeza pada sudut fundamental. Tak sudah-sudahlah Ustaz ni dengan isu-isu macam ni. Lah, tak sudah-sudahlah. Selagi mana kamu masih bertanggapan begitu, selagi itulah kami menerangkan. Nak buat macam mana? Kamu serang, kami terang. Sepatut yang menyerang dimarahi, yang menyerang dinasihati. Ini pula yang kita menerang, kita yang defend diri kita, menerangkan dalil-dalil kenapa di sisi kita perbuatan ini bukan syirik. Sebagaimana yang dituduh oleh mereka, kita pula yang dimarahi. Nak buat macam mana? Terima sajalah. Sebab dalam dunia itulah perjuangan menuntut kepada kita itu terdedah kepada ancaman, terdedah kepada kejian, terdedah bahkan kepada disakiti dan sebagainya. Kalau tak, kita tak payah berjuang lah. Kita biasa-biasa sajalah. Pun biasa-biasa saja pun belum tentu kita selamat. Kerana yang dibunuh oleh golongan ini kadang-kadang yang biasa-biasa, yang tak ada cakap apa pun. Hanya hidup macam biasa, cari makan, semayang biasa-biasa saja, puasa biasa-biasa saja. Tapi bila tiba fitnah macam ini, yang dibunuh semua. Yang dibunuh oleh ISIS, dia tak kira. Yang mereka bom, yang mereka sembelih, mereka tak kira. Jadi ini adat. Kita terima sajalah. Selagi mana belum datang ajal kita, selagi itulah kita hidup tu di dalam perjuangan. Bila dah sampai ajal kita, habis perjuangan kita, nanti kita akan berhadapan pula dengan fasa pembalasan. Moga-moga Allah jadikan amalan-amalan kita di dunia ini sebagai wasilah untuk kita mendapat balasan yang baik di hari akhirat kelak, insya-Allah. Kemudian mereka mengatakan lagi yang membawa hidayah siapa? Syekh Abdul Wahab lah. Sebelum Syekh Abdul Wahab datang, orang Islam semua sesat, orang Islam semua dalam keadaan kufur. Bila Syekh Abdul Wahab datang, barulah orang Islam dapat hidayah. Jadi sebab itulah kita tidak heran kalau ada kalanya Syekh Abdul Wahab ini dilayan seolah-olah dia itu Nabi. Sebab sebelum Syekh Abdul Wahab datang, orang Islam musyrik.
Sedangkan tidak demikian sikap Nabi SAW. Nabi SAW sendiri memberitahu dengan jelas bahawa bagi dia tidak bimbang orang Islam nanti akan jadi musyrik semula. Hanya kan bagi dia bimbang mereka itu akan berebut dunia dan berbunuh-bunuhan semata-mata kerana merebut dunia. Jadi sangat bercanggah sikap golongan Wahabi dengan sikap Nabi SAW. Apa kata dia? Falamma jaa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi nisfin tsani min al-qarni tsani asyra ay qabla ma yazidu an mi'atai sanatin da'a ila Allah wa arsyada an-nasa fa'adahu katsirun min al-ulama'il jahalati wa ahli al-hawa lakinillahu ayyadahu bi ulama'il haqq wa bi ali Sa'ud rahimahallahul jami'a fada'a ila Allah wa arsyada an-nasa ila tauhidillah wa bayyana lahum anna ibadatal jinni wal ahjari wal awliya'i was salihin wa ghairihim syirkun min amalil jahiliyati. Lalu kata dia, setelah datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu dia mendoakan kerahmatan. Dia memang memuja-muja, mengagungkan Syekh Abdul Wahhab. Dipuji, didoakan. Bila? Pada pertengahan yang kedua daripada kurun ke-12 Hijriah. Iaitu sebelum daripada 200 tahun. Maknanya the second half tu dalam tak lebih pada 200 tahun. 700 tahun macam itu. Dia menyeru, berdakwah kepada menyeru orang kepada Allah dan dia membimbing manusia. Lalu ramai sekali di kalangan ulama yang jahil. Tengok. Ulama dituduh jahil. Memang ramailah ulama-ulama yang bangkit pada zaman itu menentang penyelewengan Syekh Muhammad Abdul Wahhab, termasuk abang beliau sendiri. Jadi ada orang tanya, takkanlah pula oleh kerana abang beliau menentang Wahabi, takkanlah, kan abang beliau tu anak kepada Abdul Wahhab. Abdul Wahhab tu ulama Hambali, ahli sunnah wal jamaah. Takkanlah abang dia sendiri melabelkan pengikut adik dia tu sebagai Wahabi. Itu kan macam melabelkan ayah dia sendiri. Bukan. Kerana itu memang adat orang Arab. Dilabelkan, digelar seseorang itu sama ada kepada anak, maka ada nama Abu siapa, ataupun dia dinisbahkan seseorang itu kepada nama bapa dia. Ibn siapa. Jadi pengasas pahaman Wahabi ini dia terkenal dengan nama bapa dia. Orang selalu panggil dia Ibn Abdul Wahhab, kerana nama dia itu common. Kalau setakat sebut nama dia Muhammad, ramai orang nama Muhammad. Maka lebih senang kalau disebut dia itu Ibn Abdul Wahhab. Anak Pak Wahhab. Orang tahu, dia Muhammad yang mana? Muhammad anak Pak Wahhab tu. Faham orang. Jadi akhirnya pengikut dia disebut Wahabi. Kerana dia itu sendiri Ibn Abdul Wahhab. Ibn Abdul Wahhab, pengikutnya disebut Wahabi. Maka abangnya menggunakan istilah yang sama. Bukan nak menjelekkan bapa sendiri, tidak. Tapi memang itu yang dia dirujuk oleh masyarakat pada masa itu kepada pengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahhab ni, digelar dia sebagai Wahabi. Sebenarnya bukan nisbah kepada Abdul Wahhab, tapi nisbah kepada Ibn Abdul Wahhab, anak kepada Abdul Wahhab. Jadi ulama-ulama yang ramai bangkit menentang penyelewengan dia itu disebut sebagai al-ulama'ul jahalati wa ahlil hawa. Ulama-ulama yang jahil. Ulama tapi jahil. Ahlil hawa dan pengikut hawa nafsu. Ini jugalah yang dilabelkan kepada kita sekarang. Kita dilabel sebagai ahlul bid'ah wal hawa. Tak apalah, kita terima. Dalam menjalani dakwah kepada kebenaran, kita tak bolehlah expect nak dipuji, nak diangkat, nak jadi popular. Itu senang kita jadi tukang lawak lah. Buat lawak jenaka, semua orang pun suka gelak. Kalau orang yang berlawak jenaka, rata-rata orang akan seronok dengan apa yang dia cakap. Sebab orang ketawa. Tapi adakah itu membawa kepada hak, membawa kepada kebenaran itu diperjelaskan? Tidak. Jadi biasalah dicaci maki, ini biasa. Kita dituduh sebagai ahli bid'ah dan hawa nafsu. Ulama dahulu pun dituduh sebagai orang jahil dan pengikut hawa nafsu. Akan tetapi kata dia, Allah telah menyokong Syekh Abdul Wahhab ni dengan ulama hak, yang kalau istilah kita sekarang ni ustaz sunnah lah.
Macam Ustaz Engku ni Ustaz bid'ah, yang Ustaz mereka sahaja Ustaz sunnah. Ustaz Engku ni halil bid'ah wal hawa. Bahkan ada satu orang daripada Perak melabelkan saya sebagai kazab, na'udzubillah min zalik, kaki penipu. Bahkan dia melabelkan saya ni sebagai ulama musyrikin, ulama tapi ulama golongan musyrikin, na'udzubillah min zalik. Nak kata macam mana? Tapi orang kita kata kita ni bawa pecah belah. Bila kita terangkan bahaya fahaman Wahabi, adalah tu, janganlah fokus pada perbezaan, kita fokus pada persamaan. Okeylah, alhamdulillah. Kita dituduh musyrikin, kita dituduh penipu, kita pula yang dimarahi dengan alasan kita itu membawa kepada perpecahan. Yang menuduh, melabel kita sebagai musyrikin, yang melabel kita sebagai penyembah kubur, yang melabel kita sebagai penipu, yang tu mereka tidak dimarahi, mereka tidak ditegur. Jadi apa sebenarnya sikap mereka? Kemungkinan besar yang menegur kita pun sendiri telah terpengaruh dengan kefahaman yang sedemikian. Makanya tiap-tiap kali kita menceritakan dalil-dalil dan kebenaran, mereka komplain kepada kita. Tapi kalau pihak sana, the so-called ustaz-ustaz sunnah ni yang membid'ahkan, yang mensyirikkan, itu mereka diam saja. Mereka akur dan mereka positif dengan pelebelan-pelebelan yang jelek sebegini. Lalu, yang menyokong Syahidul Wahab dikatakan ulama ul-haq dan dikuatkan dengan keluarga Sa'ud. Yang ini sejarah lah. Kalau orang kata, kalau fahaman Wahabi ni tak betul, kenapa pula di Saudi okey je diterima? Kena faham lah. Kebenaran ni bukan diukur siapa yang menerima. Ya, kalau nak dikatakan di Saudi menerima, pernah di Tanah Hijaz, di Makkah itu, yang memegangnya Asy'ariyah, yang memegangnya Syiah, yang memegangnya Karamitah, macam-macam orang pernah pegang Mekah. Bahkan di zaman Nabi SAW, awal perjuangan Nabi SAW, yang berkuasa di Makkah itu musyrikun, penyembah berhala. Itu tidak menjadi dalil kebenaran agama penyembah berhala, semata-mata kerana mereka menguasai tanah suci Mekah. Jadi kadang-kadang orang sangat sempit cara fikir dia. Kalau tak betul Wahabi, takkanlah mereka menguasai Mekah. So what? Mekah pernah dikuasai oleh musyrikun, penyembah berhala. Mekah pernah dikuasai oleh Karamitah. Bahkan Mekah juga pernah dikuasai oleh Asy'ariyah. Tetapi orang Asy'ariyah tidak menjadikan itu sebagai dalil. Orang Asy'ariyah berdalil dengan Quran, hadis dan juga dalil-dalil akli. Kerana dalil akli itu sendiri adalah daripada Quran dan hadis. Tidak pernah saya dengar orang Asy'ariyah mengatakan, kalaulah Asy'ariyah tidak betul, kenapakah Asy'ariyah menguasai Mekah begitu lama? Itu bukan hujah. Siapa yang menguasai Mekah itu bukan hujah. Itu sesiapa saja boleh menguasai Mekah. Takkan kalau lepas ni misalnya na'udzubillah, orang kafir menyerang Mekah dan menguasai Mekah, lalu kita kata agama, kalau begitu agama Kristian misalnya betul. Itu kan sangat patetik lah, sangat jumud cara pemikiran macam itu. Jadi Wahabi dapat tempat di Makkah kerana yang memegang kuasa di Makkah ni pernah bersekongkol dengan pengasas pahaman Wahabi. Keluarga Sa'ud pernah berpakat, maknanya mereka berada pada kem yang sama dalam nak menguasai tanah suci Makkah ini. Jadi sangat logik ya. Tengok dalam dunia politik kita sudahlah ya, dalam dunia politik di negara kita. Bila kerajaan BN pegang, maka ini orang-orang yang diangkat. Bila kerajaan PH pegang, maka orang ini pula diangkat. Nanti bila PH jatuh, PN pula pegang, orang ini pula yang diangkat. Itu biasa. Jadi tidak menjadi bukti oleh kerana masa PH dahulu misalnya, tokoh-tokoh seperti Wan Ji misalnya diangkat sebagai duta rahmat, maka itulah dalil kebenaran Wan Ji misalnya. Jadi sekarang tak tahulah bila PN naik ni, adakah ada lagi duta rahmat ini ataupun dah tak rahmat lagi, wallahu alam lah. Tapi adakah itu bermakna bukti satu orang tokoh itu membawa kebenaran kerana dia diangkat oleh pemerintah? Tidak semestinya. Boleh jadi dia benar dan pemerintah angkat dia, boleh jadi juga dia batil, tapi kerana dia pandai bermuka-muka, dia pandai berselindung, pandai bertopeng misalnya, maka dia diangkat. Ataupun mungkin pemerintah juga mempunyai agenda yang sama seperti dia, maka dia diangkat. Banyak kemungkinan. Jadi kena faham ya, memang daripada awal lagi beliau dan keluarga Sa'ud ini mereka satu camp ya, berada pada satu kesepakatan ya, pakatan jugalah, pakatan untuk berkuasa di tanah Makkah.
Jadi kata dia, Syed Abdul Wahab ni lah yang berdakwah, menyeru orang kepada Allah, membimbing manusia kepada tauhid. Mana sebelum beliau bangkit, orang Islam tak faham tauhid. Maknanya Nabi SAW ni gagal lah dalam berdakwah. Kerana apa? Kerana orang Islam kembali musyrik. Yang berjayanya Syed Abdul Wahab lah mengembalikan orang kepada tauhid semula, menerangkan kepada mereka bahawa menyembah jin. Tengok ni masalah dia. Menyembah jin, menyembah batu, menyembah wali, menyembah orang soleh dan selainnya adalah syirik daripada amalan jahiliah. Memang betul lah. Kalau sembah jin, kafir. Sembah batu, kafir. Tapi insya-Allah lah orang Islam tak adalah yang sembah batu. Tapi dia anggap bila kita pergi ziarah kubur, kan di kuburan tu ada binaan. Binaan tu dari batu. Jadi kita duduk di situ dengan hormat. Hormat kenapa? Kerana mengenangkan dalam tu orang soleh, orang-orang wali ataupun para nabi. Maka hormat kita bukan pada batu. Itu yang dia tak faham. Maka bila kita berdiri dengan khusyuk, dengan tunduk di tepi kubur, kita dianggap kita itu penyembah batu. Kalau memang nak disembah batu, itu tidak ada. Siapa yang orang Islam yang sangat jahil pergi ambil batu dan pergi sembah? Itu tidak akan berlaku. Tapi kita kena faham maksud dia. Maksud dia adalah kuburan itu kan daripada batu. Maka bila kita berdiri dengan hormat, maka kita sedang menyembah batu. Habis begitu, kalau orang yang berdiri dengan hormat depan Kaabah, orang yang sujud ke arah Kaabah, bahkan yang mendekapkan pipi, menangis-nangis di Kaabah, itu apa? Sembah batu atau apa? Itu kan kontradik cara fikir mereka. Kalau yang berfikir macam tu orang kafir, kita tidak heran. Memang ada orang kafir memperli orang Islam. Kata dia, orang Islam ni cakap je jangan sembah batu. Dia orang pun sembah batu hitam, the black stone. Kita kan Kaabah tu kan batu dan ditutupkan dengan kain hitam, maka kita dituduh sebagai the black stone worshippers. Kita penyembah batu hitam. Tak apalah, dia orang kafir. Dia tak faham konsep bahawa kita bukan menyembah kepada Kaabah. Kita khusyuk menangis sebab kepada Rabbul Kaabah, kepada Tuhan Kaabah. Dia yang memerintahkan kita supaya bila sembahyang menghadap kiblat. Makanya kita menghadap kiblat. Lalu kita sujud rokok ke arah kiblat, bukan sembah kiblatnya, bukan sembah Kaabahnya. Jadi, okay, fine. Kalau orang kafir yang menuduh kita sebagai penyembah batu, kita taklah rasa galat. Sebab dia kafir. Konsep kefahaman dia tak sama dengan kita. Tapi kamu sama-sama mengucap kalimah syahadah dengan kami, sama-sama menyembah Allah, sama-sama mengambil Nabi SAW sebagai Rasul. Tiba-tiba kamu masih berfikiran seperti orang kafir, menganggap kalau kita itu berdiri hormat di sisi kubur, kita sedang menyembah batu. Kita berdiri hormat di sisi kubur para wali, kita sedang menyembah wali. Kita berdiri hormat di sisi kubur orang soleh, maka kita sedang menyembah orang soleh. Dan kamu boleh juga hormat di sisi kubur para pemimpin kamu. Kita tidak pernah menuduh kamu menyembah pemimpin. Jadi ini sikap yang tidak baik, yang sangat batil dari segi neraca syarak. Ini sikap yang tak betul. Adapun kalau dikatakan menyembah jin, memang haram, syirik. Menyembah batu memang haram, syirik. Menyembah wali memang haram dan syirik. Menyembah orang soleh memang haram dan syirik. Itu tak ada masalah. Tapi masalahnya pada implementasi, mereka menganggap orang-orang ini sedang menyembah jin, padahal tidak. Orang ini menyembah batu, padahal tidak. Orang ini menyembah wali, padahal tidak. Yang itu masalah dia. Bukan masalah pada segi konsep, tapi masalah pada segi implementasi. Yang itu yang kita maksudkan. Baik, kita dah kalau ikutkan dari segi masa ni, dah 6.30. Saya ada live yang satu lagi, tapi tak apa, saya akan lambatkan live itu. Kita baca nasihat-nasihat itu, insyaAllah ya. Kalau ada kawan-kawan kita yang mengikuti tapi tak selesa dengan sebut-sebut Wahabi semua ni, yang kuliah kita tajuk arus tu, nanti insyaAllah tidak ada sebut Wahabi, dia lebih pada nasihat saja. Tapi tajuk ni memang tak boleh lari lah. Tajuk ni memang tajuk kita sedang berjuang melawan penyelewengan Wahabi. Jadi kata dia lagi, saya habiskan dulu sedikit yang ni, nanti baru kita pindah kepada yang lain. Kita hentikan dahulu dan kita akan datang pindah kepada yang lain. Kita habiskan petikan ini, Majmu' Fatawa wa maqalat Ibn Baz, wa annaha a'malu Abi Jahlin wa amthalihi min kufari Quraisy fi ibadatihim Lat wal Uzza wa Manata wa ibadatil kubur. Hadhihi hiya a'maluhum. Dan inilah perbuatan Abu Jahal, kata dia, dan seumpama dengan Abu Jahal daripada kalangan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala Lata, menyembah berhala Uzza, menyembah berhala Manah, dan beribadah kepada kubur.
Jadi dia menyamakan orang Islam yang pergi ziarah kubur, tawassul, tabaruk, istighosah, sama macam Abu Jahal, Abu Lahab, sembah kepada berhala-berhala mereka. Inilah perangai orang Khawarij, mengambil perbuatan orang Islam, dipasangnya hukum perbuatan orang kafir. Sembah berhala tidak ada khilaf, itu perbuatan yang haram, syirik. Fabayyana rahimahullah linnasi wa hadallahu ala yadaihi man hada. Lalu dia kata, Syekh Abdul Wahab ini telah menerangkan kepada manusia. Sebelum pada itu manusia tak faham. Lalu Allah memberi hidayah di atas tangannya itu. Siapa yang mendapat hidayah? Summa ammatid da'watu bilada Najdin wal Hijaz wa baqiyati jaziratul Arabiyah. Kemudian kata dia, tersebarlah dakwah Syekh Abdul Wahab ni di negeri Najd, iaitu di Riyadh, dan di tanah Hijaz, dan juga lain-lain daripada Jaziratul Arab. Wa antashara fiha at-tauhid wal iman. Barulah tersebar tauhid dan keimanan. Sebelum tu maknanya apa? Cuba faham. Sebelum tu maknanya ada takfir jama'i. Dianggap orang Islam pada masa itu semuanya kafir. Sebab selepas dakwah Syekh Abdul Wahab baru tersebar tauhid. Maknanya sebelum tu umat Islam syirik. Barulah tersebarnya keimanan. Sebelumnya orang Islam tu kafir. Wa tarakan nasu asyirka billahi wa ibadatal kubur wal awliya ba'da an kanu ya'budunaha. Lalu barulah orang-orang ketika itu, masyarakat ketika itu meninggalkan kesyirikan, mensyirikkan Allah tu ditinggalkan, meninggalkan menyembah kubur dan menyembah pada wali, selepas mereka sebelum itu pernah menyembahnya. Na'udzubillah min zalik. Ini tuduhan yang berat terhadap umat Islam, dan tuduhan itu diulang-ulang sampai ke zaman kita sekarang ini. Anak cucu cicit Wahabi yang ada sekarang ni masih mengulangi tuduhan yang sama kepada kita, dan ada yang sudah mula berani menghalalkan darah kita, mengatakan boleh kita itu disembelih dan mayat kita itu dicampak ke tempat-tempat sampah. Hati-hati ya. So orang-orang yang ada pangkat, ada jawatan tu ambil tahulah, jangan bercakap macam bagus saja, tak kita fokus dakwah, kita fokus apa. Ini dakwah lah, menerangkan kebatilan mengkafirkan umat Islam. Takkan nak tunggu jadi macam negara Arab baru kita nak buat sesuatu. Bahkan di negara kita pun dah berlaku. Orang kadang-kadang tanya, siapa Wahabi di Malaysia ni yang dah bunuh orang, Ustaz? Lah, kalau nak tunggu dia bunuh orang dulu baru nak ambil tindakan kah? Habis tu yang jadi Jamaah Islamiah yang buat bom, Nordin Maktop, apa Dr. Azhari apa semua tu yang dah terbunuh di Indonesia semua tu, itu kan fahaman dia Wahabi. Kan dia mengajar di madrasah yang sama, Ittiba'us Sunnah di Negeri Sembilan tu, yang tokoh-tokoh Wahabi sekarang juga mengajar di situ. Jadi mereka memang pernah membunuh orang, sudah bom orang. Yang dibentangkan oleh II8 serta masa dahulu, ada pelajar UiTM Johor yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi pergi bunuh askar di Thailand. Dia pergi sembelih satu orang askar di Thailand, dan kebetulan pula askar di Thailand itu disangkakan askar kafir. Kebetulan pula askar yang dia bunuh itu orang Islam. Orang Islam ada yang bertugas sebagai askar di Thailand. Lalu oleh kerana dia dah tersalah bunuh orang Islam, kata pensyarah dia, guru dia tak apa, kata dia kafarah dia puasa. Jadi ini sudah membunuh orang. Orang-orang yang berfahaman Wahabi di Malaysia sudah pernah bunuh orang, dan sudah jadi pembuat bom, pakar bom. Dr. Azhari pakar bom, Nordin Maktop. Ini orang-orang yang berfahaman Wahabi. Ambil tahulah, jangan hanya denial syndrome. Ambil tahu, cuba tanya I8, apa ideologi teroris-teroris yang terbunuh, yang ditangkap, yang sedang dipenjara dan sebagainya. Ideologi adalah Wahabi. Saya sendiri masuk penjara Tapah berapa kali, berjumpa dengan orang tahanan-tahanan teroris, mereka berfahaman Wahabi. Walaupun mungkin mereka tak mengaku saya Wahabi, Ustaz. Tapi apa yang mereka pegang daripada sudut bid'ah, daripada sudut syirik, exactly adalah pegangan Wahabi. Jadi jangan terlampau berada dalam denial syndrome macam itu. Buka fikiran, kita sama-sama mencari kebaikan untuk umat Islam. Baik. Ini pengkafiran secara umum. Orang Islam sebelum daripada Syekh Abdul Wahab syirik, kufur. Bila Syekh Abdul Wahab berdakwah, barulah mereka meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan kekufuran. Tidak lagi sembah kubur, tidak lagi sembah wali, padahal itu hanya tuduhan mereka saja. Illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah rahmati dia tidak terlibat dengan kesyirikan. Balkana ba'duhum ya'budu unasan majanina la uqula lahum wa yusammunahum awliya.
Dan bahkan ada sebagian mereka menyembah manusia-manusia yang gila, yang tak ada akal, yang mana mereka namakan sebagai para wali. Bayangkan. Ini yang rajin nak nasihat orang jangan suka label orang apa semua tu. Nasihat orang macam ni lah patut kena nasihat. Ada pula para wali dilabelkan sebagai orang gila yang tak ada akal. Para wali yang dihormati oleh masyarakat, masyarakat hormat kepada para wali, penghormatan masyarakat terhadap para wali dianggap penyembahan. Dan para wali ni dianggap orang gila yang tak ada akal. Na'udzubillah min zalik. Wa hadha min azimi jahlihim alladhi kanu waqi'ina fihi. Dan dia mendakwa bahawa masyarakat pada zaman tu menyembah orang gila, tapi mereka ingat orang gila tu wali. Kerana besarnya kejahilan mereka. Jadi ini masalah yang berlaku hulu antara sikap melampau ni antara dua ekstrim. Memang kita tidak nafikan ada orang-orang jahil yang terpedaya dengan lagak dajjalun, orang-orang yang suka menipu atas nama agama. Dia belagak kononnya dia ni wali, dia ni bawa ilmu syahadah, dia ni bawa ilmu zikir apa, zikir nafas ke zikir apa ke. Padahal dia pembohong, dia penipu, dia penjual agama. Dia nak cari pengaruh, nak cari penyokong, nak cari kesabuan dunia, tapi dia pandai berpidato, dia pandai bercakap manis dan sebagainya. Maka ada orang yang terpedaya, itu kita tidak nafikan. Dan kita sekata menolak fahaman-fahaman yang batil sebegini, yang berlagak sebagai wali, yang berlagak sebagai syekh tarikat, yang berlagak sebagai dialah kononnya yang pandai mengajar ilmu syahadah, orang Islam lain tak faham syahadah. Kita menolak kebatilan sebegini. Tapi dalam masa yang sama, kamu pukul rata orang Islam yang hormat kepada para wali, dan kamu pukul rata para wali yang zuhud, yang tidak hilau dengan kemewahan dunia ini sebagai orang gila yang tidak ada akal. Ini satu bentuk ghulu ekstrim yang ke sebelah satu lagi. Yang satu ni mudah sangat nak percaya orang wali, mudah sangat nak percaya dengan dakwaan-dakwaan karamat dan sebagainya. Yang satu ni pula mudah sangat nak melabelkan orang sebagai penyembah wali dan melabelkan para wali sebagai orang gila. Jadi kedua-dua ekstrim ini kita nak jauhi. Kerana apa? Kerana kita Islam ahli sunnah wal jamaah, itulah Islam yang kita katakan ibarat susu yang bersih, yang tidak dia itu bertukar menjadi najis. Kan bila kita makan sesuatu, dia akan ada sebahagian diproses dan dikeluarkan menjadi najis, dan tidak juga dia itu menjadi darah. Sebab darah ini juga walaupun perlu untuk tubuh badan kita, tapi ianya adalah najis. Jadi kita ni baina damin wa farasin labanan khalisan sa'ighun lisyaribin. Ibarat susu yang suci bersih, yang enak untuk diminum bagi orang yang meminumnya. Berbeza dengan fahaman yang menyeleweng. Na'udzubillah min zalik. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang jam 6.43, insya-Allah kuliah Tajul Arus. Kita ambil berkat saja, ambil nasihat-nasihat saja, ambil kelembutan bagi hati kita yang keras, yang banyak maksiat ini. Itu insya-Allah saya akan mula dalam jam pukul 7 dalam 15 minit, 7.15 macam itu, insya-Allah.